ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita dah selama beberapa minggu dah bersama dengan Ustazah Cinta Maudah yang bersama dengan kita, alhamdulillah, mengulas mengenai pendidikan anak-anak. Kita dah ulas dari pendidikan alam rahim, pendidikan kelahiran semasa jadi bayi, pendidikan toddler, pendidikan anak-anak sebelum remaja, pendidikan anak-anak remaja 15 sampai 18 tahun begitu. Sekarang dan pendidikan selepas pos remaja pun sudah kita sentuh. Sekarang ni, hari ini dengar cerita, kita nak cerita kalau dah berumah tangga, ya, hubungan antara menantu dengan mertua. Hubungan menantu dengan mertua ni biasanya, tuan-tuan, ada dua keadaan. Satu keadaan yang harmoni, satu keadaan lagi yang disharmoni, yang tidak begitu harmoni. Jadi agaknya yang harmoni, apa sebabnya harmoni, macam mana mengekalkan keharmonian, kalau tidak harmoni, macam mana tidak harmoni, dan macam mana kita nak membebaskan ketidakharmonian itu menjadi harmoni. Ini kita dengar daripada Ustazah Cinta Maudah yang bersama dengan kita pada pagi ini, alhamdulillah. Sebelum tu, para penonton, like and share. Tolong like and share. Dan di akhir-akhir ni, dalam 2 minggu yang akhir ni, saya tengok ada lonjakan-lonjakan yang sangat positif berlaku dalam program-program kita. Alhamdulillah. Terutamanya program pagi ini bersama dengan Ustazah Cinta Maudah ini, nampaknya followersnya bertambah, likersnya bertambah, viewersnya bertambah. Alhamdulillah. Ini pun satu petanda yang baik lah. Apalagi nak buat dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan kita lockdown ni. Kedah pun nampaknya angka untuk yang sedang dijangkiti semakin meningkat. Negeri-negeri lain macam kita di Lembah Kelang ni memanglah setengah daripada jangkitan itu berlaku di Lembah Kelang. Kalau misalnya 16,000, 8,000 itu berlaku di Lembah Kelang, yang lainnya spread over number of places and number of states kan ya. Sebab itu kita duduk di rumah, kerja pun setengahnya yang 20% saja yang datang kerja itu pun digila-gilakan, yang lain work from home. Jadi atas nama itu, marilah kita gunakan masa kita. Sayang sangatlah kalau masa itu dah dekat-dekat 2 tahun ni, tuan-tuan dan puan. Kalau dulu sebelum COVID tidak dapat baca Quran, sekarang masih buta Al-Quran. Masya Allah, tuan-tuan, saya tak tahulah macam mana tragedi je dalam hidup ini. Kalau dulu kita tak semayang, sekarang masih terus tak semayang. Dalam masa 2 tahun ni tak belajar semayang dan tidak mentahsinkan semayang, saya tak tahulah apalah caranya kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulunya kita bergaduh dengan mak mertua, bergaduh dengan bapak mertua, tak berteguran sekian lamanya, 2 tahun ni tak berjabat tangan pun, tidak ziarah-menziarah, tidak pun telefon, tidak call. Bapak mertua, mak mertua tak call kita, kita tak call bapak mertua, mak mertua. Ini satu tragedi lah dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita insya-Allah kita sediakan Yayasan Sabha menyediakan program dakwah ni. Setahun 8 bulan, tuan-tuan. Setahun 8 bulan program dakwah. Dan malam tadi, tuan-tuan, saya harap minggu depan tuan-tuan tengoklah. Hari Jumaat, malam Sabtu, Jumaat malam Sabtu, malam tadi, tuan-tuan. Masya Allah, satu orang manusia namanya Cik Tun, tuan-tuan dan puan. Macam mana dia menceritakan, saya nak ambil dia punya sikit aja. Sebelum umur 40 tahun, tak semayang, tak tahu semayang, tak baca Quran, tak tahu baca Quran. Nama saja Islam, tidak mengamal Islam, tuan-tuan dan puan. Hidup dalam keadaan nafsu-nafsi begitu. Masya Allah, Masya Allah. Dan hidup dididik dengan kekasaran. Jiwa dia kata, saya hidup ini bukan bawa, saya berhidup bawa kekasaran, saya hidup tidak bawa pelajaran. Dia belajar sekolah darjah 6 aja, tuan-tuan. Macam mana dia hidup. Tetapi bila dapat hidayah, nanti minggu depan ni tengok macam mana dia dapat hidayah. Masya Allah, tuan. Daripada tak pernah baca Quran, tak pernah tengok Al-Quran, tak pernah sentuh Al-Quran, sudah boleh mengimamkan solat. Anaknya 15 orang, tuan-tuan. Semuanya mahat hafiz. Semuanya ada yang alim, dah habis hafaz Quran dan alim. Dan dia tak tinggal, tuan-tuan, dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan puasa, tak pernah tinggal puasa sunat hari Khamis, puasa sunat hari Isnin dan Khamis dan sebagainya. Dan dalam kepalanya mati. Tuan-tuan, ilmu barat, kalau kita mati, dia kata kita ni fatalistik. Fatalistik ni maknanya, tuan-tuan dan puan, dah tak ada ruang lagi dalam hidup dia. Akhirnya kita, tuan-tuan, kita kata orang, kita pergi kepada
pada kehidupan yang macam tak ada harapan lagi. Itu fatalistik. Tapi bagi dia, mati ni, dia semayang pasal dia nak mati. Dia cepat semayang pasal dia nak mati. Semayang dalam waktu pasal dia nak mati. Kerana dia wirid pasal dia nak mati. Dia berdoa pasal dia fikir dia nak mati. Kerana jadi inilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah macam mana dalam Islam kematian itu. Sebab itu disebut afdalul zikrul maut. Zikir yang paling baik ialah zikir mengingati mati. Rupanya bila Cik Tun ni menceritakan, baru kita nampak di ruang legar kehidupan kita macam mana fungsi zikir maut mengingati mati itu menjadi satu motivasi utama dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi bertempena dengan apa yang Ustazah Cinta Maudah nak cerita pada pagi ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya rasa mungkin ada kaitannya dengan apa yang dialami oleh Cik Tun yang kita cerita pada minggu depan. Minggu depan dia bersama dengan isterinya minggu depan. Insya-Allah. Macam mana tuan-tuan dan puan, seorang manusia namanya Maulana Helmi didik dia, tuan-tuan, didik dia selama 6 tahun, didik dia. Masya-Allah. Dan Maulana Abdullah dia cerita semalam, Brother Suhaimi yang mendidik dia, tuan-tuan dan puan. Dan dia hidup sekarang dalam persekitaran orang-orang alim yang seperti ini. Dia tak maulah persekitaran yang luar daripada itu, dia tak nak. Dia nak hidup dalam persekitaran orang alim, tuan-tuan. Dan dengan kawan-kawan lamanya masih jalan hubungan. Tak ada masalah, dia kata. Dengan kawan-kawan lamanya yang macam dia juga tunggang langgang pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, dia masih berkawan, masih terus atas nama dakwah, tuan-tuan. Atas nama dakwah. Jadi inilah kehebatannya. Yang saya cerita pagi ini sebab saya rasa betul-betul tertawan sungguhlah dengan cerita yang keluar daripada mulut dia, tuan-tuan dan puan, dan dia tidak ada private cerita tentang diri dia sendiri, muhasabah tentang diri dia, dan dia tunjulkan kepada masyarakat umum. Satu dunia tengok malam tadi, tuan-tuan dan puan, tentang apa yang berlaku pada diri dia sebelum berumur 40 tahun. Jadi pagi ni para penonton dia, sebelum tu nanti pukul 9.30 tuan-tuan, secara bersiri 9.30 saya ada kuliah duha, tuan-tuan. Live bersama dengan ini gandingan bersama Yayasan Sabah dengan Darul Taklim namanya. Darul Taklim ni di Perak, tuan-tuan. Facebook mereka dengan Facebook saya bergandingan dengan Darul Taklim, dan saya pagi ni pukul 9.30 akan menyampaikan siri namanya langkah menuju ke syurga. Langkah-langkah menuju ke syurga. Itu tajuk dia. Ada siri 1, siri 2, siri 3, 9.30 pagi hari Sabtu. Habis ni, tuan, ini habis pukul 8. Rehat-rehat sikit, 9.30 ke udara semula dalam 1 jam begitu. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah bersama dengan Darul Taklim. Darul Taklim dengan Yayasan Sabah, insya-Allah kita akan bersama-sama pukul 9.30 pada pagi ini nanti, insya-Allah. Jadi sebagai mukadimahnya, sebelum tu like and share, tuan-tuan, tolong like and share, like, and inilah, tuan-tuan, yang dicerita oleh Ustazah ni, oleh Ustazah Cinta Maudah ni, cerita tentang macam mana nak didik anak, macam mana nak didik anak. Mungkin tuan-tuan tak ada anak, saya pun tak ada anak kecil, tapi saya ada cucu, dan pendidikan ini berterusan. Ini namanya lifelong education, tuan-tuan. Sampai nyawa garah-garah kat sini ni, education masih ada lagi dalam kehidupan kita. Kita tak berhenti-henti memburu pendidikan, dan pendidikan memburu kita, tuan-tuan, dalam kehidupan ini, insya-Allah. Jadi kita harap tuan-tuan, marilah sama-sama like and share, bagi tahu kawan-kawan. Inilah, tuan-tuan, inilah hadiah kepada kawan-kawan. This is a gift to your friends, early in the morning. Inilah dia hadiah yang paling baik. Nanti bila dah matahari terbit, hadiah dah kurang baik dah. Ini dia. Sebelum matahari terbit ni, inilah hadiah yang paling besar kepada mak, kepada ayah, kepada mertua, kepada menantu, kepada adik, abang, kakak, kepada jiran, kepada sahabat satu universiti belajar dulu, sahabat satu college dulu, sahabat satu pengajian dulu. Tuan-tuan dan puan, inilah hadiah yang kita nak berikan kita pada pagi ini. Tuan-tuan hantar satu hadiah, tuan-tuan, melalui e-hailing, tuan-tuan hantar dia. Yelah, dah biasa terima hadiah. Tuan-tuan dah biasa terima hadiah. Tuan-tuan bagi baju, dah biasa terima baju. Tuan-tuan bagi alat solik, dah biasa terima alat solik. Tuan-tuan bagi gadget, dah biasa terima gadget. Tapi gadget iman yang nak dibagi pada pagi ni kepada mereka, tuan-tuan, membagi tahu mereka ada kuliah pagi ni. Ustazah Cinta Maudah hari ni tentang mendidik anak-anak. Mari kita dengar, mari kita tengok, mari kita dengar, mari kita tengok. Itulah hadiah yang paling besar kepada manusia di permukaan bumi pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ustazah, jadi sila Ustazah mukadimahkan apa yang nak disampaikan kepada para penonton yang sedang menunggu-nunggu Ustazah Cinta Maudah ini. Sila Ustazah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Datuk atas peluang pada pagi ini. InsyaAllah kita berkongsi lagi. Setelah minggu lepas kita mula mengajar anak-anak kita berumah tangga, persediaan untuk berumah tangga. Jadi minggu ni dah berada dalam satu rumah tangga, apa yang perlu kita buat. Maksudnya kita ni sebagai mertua lah. Kita sebagai mertua, sebagai orang tua yang boleh nak menasihati menantu kita ataupun jadi memandangkan Umi ni sebenarnya tak ada menantu lagi. Saya belum ada menantu. Jadi secara logik ataupun terus praktikalnya Umi akan berceritakan tentang mertua saya. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umi ni mertua saya orang Penang, Datuk. Alhamdulillah. Jadi bila orang Penang, Umi orang Terengganu. Orang Terengganu ni sifat dia cakap dia leweh macam tu kan. Orang Penang dia mami. Bila mami ni subhanallah, satu benda yang perlu belajar ialah budaya dua yang berasingan. Di mana penghormatan. Kalau orang tanya menantu dengan mertua ni bagaimana kedudukannya? Sebenarnya dari segi syariat Islam, dari segi syariat kedudukan menantu dengan mertua dia sama macam mak je. Dia tak ada beza, Datuk. Bagaimana dia taat birrul walidaini, berbuat baik kepada ibu bapa kita, kandung kita, sama dengan mak bapa mertua kita. Wala takul lahum uffin, hukum itu juga sebenarnya pergi kepada mak mertua kita, ayah mertua kita. Tetapi ramai kalangan kita yang tak boleh nak masuk, Datuk. Isu dia kalau dengan mak, dia kata kalau dengan mak aku okey, tapi kalau mak mertua aku sebenarnya aku tak boleh nak terima lah. Subhanallah. Sebab tu mak tu kata itu mak awak. Kan bahasa-bahasa itu mak awak bukan mak saya. Jadi sebenarnya orang terlupa. Kadang-kadang disebabkan oleh kita nak elok dah. Ramai orang yang subhanallah dia dengan ibadah dia, solat dia, zikir dia bagus tetapi mulut dia tak jaga. Terutama mulut dengan mertua atau ibu mertua. Sebab apa? Sebab dia dibesarkan dalam keluarga dia oleh mak dia. Jadi kasih sayang pada mak kandung, ayah kandung berlain, sangat berlain berbanding dengan dua orang manusia yang dibesarkan, yang membesarkan suaminya. Yang dia tak faham, dia tak tahu. Kadang-kadang masuk pula dapat yang kontras sangat perangai dia. Mungkin boleh bagi contoh, Umi boleh cerita pengalaman. Minggu pertama Datuk saya menangis di rumah mertua. Kisah benar. Sebab apa? Saya tak biasa suara tinggi-tinggi. Suara tinggi. Jadi orang Penang ni, dia punya budaya dia cakap sesama dia, memberi arahan. Bahasa dia agak tinggi. Hang tak tahu ke apa siapa? Saya dengar tu kata. Macam saya nak duduk kat dapur, dia memberi arahan untuk dia bukan bagi arahan, dia bercakap dengan adik-beradik dia macam nak bergaduh. Dia kata, pasal apa ni aku duduk kat dunia mana ni? Saya pi tu kan, masuk dalam bilik berenang air mata. Suami saya masuk bilik tanya, kenapa sayang ni? Saya terasa hati dengan mak mertua. Dia kata, dok, bukan dia pemarah pun. Tapi mesti saya tak cerita kat mak mertua pun. Masuk, jadi saya mula memahami. Dalam minggu yang pertama, menantu dia belajar budaya mertua dia. Saya belajar tengok, tak marah pun, memang cakap elok macam ni, dia nak marah macam ni, dia nak bincang macam tu. Mereka berbincang macam nak bergaduh. Lain dengan Terengganu dia kalau nak bergaduh sungguh gedeber. Kalau bincang, dia bincang elok-elok. Jadi begini. Jadi saya mula dah, air mata dah mula kering, dah mulalah rasa macam okey. Budaya keluarga saya adalah kami tak biasa makan kat luar. Maksudnya orang Terengganu ni dia mungkin latar belakang kita orang susah sikit Jadi kami banyak memasak, masak di rumah. Ni kalau sekiranya pergi restoran tu nampak pelik lah. Maksudnya, kaya gila pergi restoran. Budaya, bila saya jadi menantu kepada suami saya, budaya keluarga mereka adalah hampir selalu sangat ada berkumpul 2-3 keluarga dan pergi makan kat restoran. Restoran yang ada ikan siakapnya, ada. Mesti tengok, ya Allah, mewahnya. Dia bukan mewah, tetapi ada seorang belanja untuk ni yang ada. Jadi bukan bapak saya pun, mak mertua saya tak keluarkan duit pun, tapi mereka berada dalam keluarga macam tu. Tu bila saya telefon kakak, kata, kak, ni dia pun ni makan dekat restoran, kayanya.
Duduk, ada orang belanja. Maksudnya itu budayanya. Budaya yang saya kena belajar. Maksudnya, makan di luar. Tak jarang makan rumah. Kalau masak kat rumah, dia masak banyak-banyak, panggil adik-beradik main makan sekali. Tak serutin. Dia tu berbeza ke keluarga saya. So, bila kita jadi menantu dalam satu keluarga, kita kena ajar anak kita. Bila jadi menantu, orang kata masuk dalam kandang kambing mengembek, betul kan? Masuk dalam lembu dia menguap. Maksudnya kita kena merasai bersama dengan tu. Orang kata, kalau kita kahwin, sebenarnya kita bukan kahwin dengan suami kita sahaja. Bukan kita kahwin dengan suami kita. Kita ambil suami kita tu duduk dalam budaya kita. Tak. Bila kita berkahwin dengan suami itu, bermakna kita kena menerima diri dia, ibu dia, mak dia. Inilah selalu Umi pesan kepada anak-anak Umi. Kalau you nak kahwin, bukan kahwin dengan perempuan tu sahaja seorang. Tapi you kena kahwin dengan mak dia, kena kahwin dengan ayah dia, adik-beradik dia, pak menakan dia, adik-beradik dia. Sebab tu kita kena jadi seorang menantu yang disukai oleh mertua, pak mertua. Ya, jadi kalau macam kadang-kadang mak mertua tengok dia tak suka duduk dengan kita, bermakna ada masalah. Satu kata kita nak dapatkan keberkatan. Macam Umi contohnya, saya hanya ada mertua, ibu mertua sahaja. Kemudian mak bapak Umi dah tak ada. So itulah saja dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad, tempat untuk kita dapatkan keberkatan dalam hidup kita. Walaupun sifat dia lain, perangai dia berlain daripada mak kandung kita. Itulah dia panggil ujian. Yang mana ini sebenarnya ramai menantu yang tak boleh nak menghadapi dia. Ramai kalau macam Datuk sebut tadi, bergaduh dengan mertua sebulan, 2 tahun, 3 tahun ada tak bertegur siapa Datuk, sebab apa dia rasa bukan mak dia. Itu mak kepada suami dia. Baik, saya introkan itu dah Datuk, sebab lepas ni Umi nak menggariskan 27. Banyak ni. 27 apa yang kita kena buat kat mak mertua. Itu insya-Allah. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati sekalian, pagi ni menarik, tuan-tuan, menarik. Yang menonton ni, saya yakin yang menonton ni, tuan-tuan dan puan, umur yang menonton ni 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an yang menonton kita sekarang ni. Dan kebanyakan yang menonton ni almost 70% wanita. Yang sedang menonton sekarang ni wanita. Jadi wanita yang menjadi menantu ni sudah tentulah ada mak kepada suami kita yang dipanggil, kalau yang perempuannya mak mertua, kalau yang lelaki-lakinya bapa mertua. Dalam kes ustazah ni, bapa mertua dah meninggal, tinggal mak mertua. Mak mertua duduk dengan dia. Kan tuan-tuan puan mak mertua tak salah saya katanya tadi umur 78 tahun. Maknanya sudah advance, dan kita fahamlah macam mana psikologi orang tua. Saya pun dah masuk dalam zone itu sebenarnya. Jadi saya fahamlah tentang macam mana nak menjaga hati orang tua dan sebagainya. Tapi dari segi syaraknya, ini yang tak dipahami ni, syaraknya. Mak mertua dengan mak sendiri ni equal, sama saja, dia sama. Bahkan kalau perceraian berlaku, kita dengan mak mertua, ayah mertua tak batal wuduk kita. Setelah berlaku perceraian. Dia bayangkan setelah berlaku perceraian, tak ada no relations dah kita dengan isteri kita dan sebagainya. Tetapi dengan mak mertua, bapa mertua bersentuhan, masih tidak membatalkan wuduk kita. Masya Allah, Masya Allah. Inilah tuan-tuan hadiah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, hubungan antara manusia yang begitu intim, yang begitu cantik. Ini hadiah Allah. This is the gift of Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak faham, kita tak tahu. Bila kita tak tahu tu, sewenang-wenangnya kita jadikan mak mertua musuh kepada kita. Bayangkan, menjadikan mak sendiri musuh kepada kita. Menjadikan ayah mertua itu tuan-tuan puan tak berminat. Nak bertemu tak berminat, nak bercakap nak terminat, nak menenung wajah dia tak berminat, tuan-tuan. Nak balik rumah dia pun tak berminat. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita ke orang balik raya, balik dengan isteri dengan anak-anak, hantar saja anak dan isteri rumah mak mertua, dia pun cari rumah sahabat, kadang-kadang tidur di hotel bersendirian, tuan-tuan puan. Anak dengan maknya, dengan isterinya tidur dengan di rumah mak mertua dengan ayah mertua dan sebagainya. Ini berlaku. Dan ini berlaku, tuan-tuan. Ini rampant berlaku. Bukan berlaku saja, biasa berlaku. Jadi macam mana, tuan-tuan, keadaan apa arti rumah tangga? Macam mana isterinya, walaupun isterinya tuan-tuan nampak macam redha, dia dengan anak-anaknya pergi rumah mak, dia tidur rumah mak 3 hari begitu. Suami tidur rumah kawan, suami tidur di hotel. Apa dia rasa sebagai seorang wanita? Macam mana dia nak menjawab di depan mak mertua dan ayah mertua? Apa kata masyarakat sekelilingnya? Apa kata ipar mak dia? Apa kata? Benda-benda macam ni tu. Dan apa kata Allah? Apa kata Rasul? Itu yang penting sekali, tuan-tuan dan puan.
Jadi sebab itu pagi ni tuan-tuan, nampaknya tajuk ni ialah macam orang kata, tak berapa relevan tajuk ni. Nah. Tuan-tuan ada mak, tuan-tuan ada mak mertua, tuan-tuan ada ayah, tuan-tuan ada ayah mak mertua. Dalam Islam, tuan-tuan dan puan, tak banyak dia punya dividing line, not very clear, tuan-tuan. Mak sendiri dengan mak mertua tu almost they are similar in all aspect, they are similar, they are identical, tuan-tuan dan puan. Sebab itu saya harap insya-Allah pembicaraan pagi ini menarik minat tuan-tuan dan puan. Okey Ustazah, tadi dikatakan tentang pandangan syarak dan pandangan kemasyarakatan kita dan pelakuan kemasyarakatan kita yang akhir-akhir ini kan ya. Jadi macam ada little cultural shock kan ya. Ustazah orang Terengganu bernikah dengan orang Penang, orang Pulau Pinang kan ya. Dari itu makanannya berbeza. Orang Terengganu makanannya singgang-singgang begitu kan ya. Orang Penang mesti kari. Dan kari mesti pekat. Kalau kari cayak punya kari itu no lah. Kari yang pekat dan kari mami itu berbau. Bau kari itu mesti bau kari. Kalau karinya tidak berbau, paling tidaknya tidak berbau, kari pilih itu tak berbau. Jadi dia bukan merupakan kari dah. Macam mana dia makan tuan-tuan? Dia makan dengan tangan. Dia tak akan pakai sulu dengan tangan. Dia lumat dengan tangan tuan-tuan. Boleh dilambung masuk ke mulut. Itu budaya. Itu budaya mereka. Dan budaya mereka tetap memang cakap bukan kasar, cakap dia tinggi. Suara memang tuan-tuan. Ya Allah, kalau kita tengok ya Allah. Tuan-tuan, kalau misalnya ada dua orang sedang tuan-tuan pangkil depan rumah ni ada macam meja sikit, ada kursi sikit di mana diorang lepak-lepak. Kalau misalnya ada 2 orang, 3 orang lepak, la ilaha illallah punya suara tuan-tuan buat. Itu dia punya, itu style orang belah utara terutamanya Penang. Jadi bertemu dengan orang yang Terengganu tuan-tuan, maklumlah orang Terengganu tuan-tuan puan Orang Terengganu ni minta maaf saya katakan pingitan dia pingitan tuan-tuan puan orang Terengganu ni. Jadi bertemu dua. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang nak disebutkan oleh Ustazah tadi tuan-tuan dan puan pertemuan dua budaya ni. Dan saya sangat akur. Kita berkahwin ni bukan hanya seorang dengan seorang, saya dengan isteri saya. Kita kahwin dengan keluarga dia, kita kahwin dengan masyarakat dia, bukan keluarga. Masyarakat dia pun kita kahwin tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dia harap kita diterima oleh masyarakat, kita diterima oleh jirannya, dan kita diterima oleh sanak saudaranya, dan kita diterima oleh ipar dan bapa mertua dan imam mak mertua. Dalam suasana inilah Ustazah, soalannya ialah yang Ustazah kena respon sikit Bila kita berkahwin, konsep barat lain tuan-tuan. Barat kahwin individual to another individual. With another individual. Bridegroom dengan bride akan kahwin. Habis. Lepas tu dia orang pindah. Katakanlah dia kahwin di Florida, lepas tu dia pindah pergi ke, katakanlah dia pergi ke mana? Dia pergi ke New York misalnya. Tak ada apa dah. Dia hidup berdua tuan-tuan, sampai macam mana pun dia hidup berdua juga. Tinggallah mak, tinggallah ayah dan sebagainya. Sekali-sekali kontak telefon, itu saja bagi mereka. Kan tapi kita lain tuan-tuan, kita lain. Sebab kelainan itu tuan-tuan dalam Islam ni, dengan Islam ni ada dia punya seni-seni dia. Ada dia punya seni. Agaknya itu yang berapa tadi 24 point yang Ustaz 27 point Ustaz nak bagi kepada kita, mungkin memerlukan 3 sesi agaknya atau 2 sesi tuan-tuan nak menghabiskan 27 tu. Jadi Ustazah, sila Ustazah terus kepada 27 tu. Kalau tak sempat masa. Sekarang dah 7.20 dah jam kita. Okey, sila Ustazah. Terima kasih. 27 tu memang tak habis hari ni. Mungkin kita bersambung ke depan, sambung sikit kan. Kita tak detailkan. Maksudnya sampai ke perangkat kita boleh tahu dan kita boleh cuba buat. Walaupun benda tu mungkin tak banyak. Sebab Umi sebenarnya mengakui susah. Orang kata susah nak jadi anak yang baik atau menantu yang baik kepada mertua. Sebab lain. Dia punya budaya dia lain. Subhanallah. Dengan kita punya ego, mertua ego. Kan? Jadi manusia ni kadang-kadangnya dia tak boleh nak berubah bila mana dia ada satu stand, dia tak boleh. Yang tua tak faham, macam konteks macam Datuk bagi tahulah, bila umur dia 70 lebih, dia ada satu macam apa yang dia temui masa dia kecil, masa dia remaja, masa dia membesar, siapakah suami dia, siapa adik-beradik dia, membentuk dia menjadi begitu dan begini. Kita pula daripada macam ni terus nak jadi anak dia selepas kita berusia 25 tahun, tu memang susah nak masuk. Itulah sebenarnya ujian, sebab kata nak masuk syurga tu susah nak masuk syurga untuk kita faham. Dan Allah bagi satu yang paling ujian untuk seorang wanita, sebab mungkin cakap atas konteks wanita Datuk ialah menjadi, lelaki dia jadi macam ni, tak apalah, lelaki dia relax.
Perempuan ni dia kronik, dia agak cepat sensitif, menantu terasa, mak mertua terasa, cakap sikit tak boleh. Ni sangat perlu menjaga, subhanallah. Dan bila usia dah sampai umur 70, dia ada satu sense dia tak suka nak ubah lah. So apa yang perlu berhadi yang Umi nak tekankan tentang bagaimana sebenarnya sebagai menantu, dia kena fahamkan mertua. Untuk tinggal mertua ni nak memahamkan dia mungkin 50%, tapi menantu kena lebih belajar. Bagaimana nak merasai mertua itu adalah umpama ibunya. Datuk, masa umrah yang kedua, umrah kedua Umi bawa mak mertua dengan pak mertua. Masa tu dia masih hidup. Kami bawa mereka pergi umrah. Mak mertua masa dekat Malaysia dia masih lagi kuat, tapi kami dah standby beli kursi roda. So bila di sana Umi bersama dengan kami berempat satu bilik. Jadi suami bawa pak mertua, Umi bawa mak mertua. Jadi bersama memang selama lebih kurang 14 hari, memang 24 jam lah bersama dengan mertua. Tengok macam mana nak tolak dia, macam mana nak pergi ni, kita dalam keadaan kita nak khusyuk ibadat. Mak mertua setiap masa dia kena dengan kursi dia tu, dia kena dibawa pergi ke tandas. Sebab orang tua dia tak tahan. Kita pula bila duduk kat umrah, Allah dah lah perlu. Ni psikologi kita dah banyak duit kita habiskan untuk datang sini, tapi peluang untuk kita beribadah, nak duduk bertekun, nak zikir dalam Masjidil Haram, bukan ada masa banyak pun. Sebab kita kena pergi bila mana dah masuk waktu azan, barulah boleh tolak kerusi dia. Sebab takut dia rasa nak terkencing kan. Sebab kalau siapa yang pernah pergi umrah tahulah situasi ni. Terpaksa meredah ramai untuk berada di tempat yang sangat selesa. Dan banyaknya memang tak ada nak masuk kat dalam masjid. Sejauh mana kita boleh nak terima hakikat bahawa aku kena berkorban untuk mertua, untuk berada di tempat ni. Bukan tempat kat dalam yang aku nak kalau pergi seorang-seorang. Allahumma salli ala sayyidina. Ujian masa itu pada diri Umi lah, merasa macam tinggal je lah. Mama tinggal sekejap, saya pergi seorang-seorang. Tapi sanggup kita nak tinggal dia dekat dalam bilik? Jadi bawa sekali. Kok mana pun bawa. Masa itulah jihad sangat kuat kena. Kemudian tengah-tengah habis azan, habis solat pula. Biasanya kita nak, kalau buat umrah ni, kita nak duduk lama kan, berkenalan dengan orang kiri kanan. Tapi tak boleh. Habis azan, dia dah nak buang air dah. Kena tolak lagi kursi roda dia, balik ke hotel. Sebab dia tak selesa dekat Masjid Haram. Jadi kena cari hotel yang sangat dekat, sentiasa ulang-alik. Dalam keadaan yang subhanallah, kalau orang tahu macam mana dia punya laluan dia tu. Kemudian masa nak, Allahumma salli ala Muhammad, masa nak buat sa'i kan dia tinggi. Terus naik nak tolak kursi roda, subhanallah, dengan kudrat seorang yang bukannya orang kuat sangat pun, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Tak tahu kekuatan dia pandai mana Datuk boleh buat tolak daripada masjid ni Safa ke Marwah bersama dengan kursi roda itu. Bermula daripada situ sebenarnya Allah bagi ruang Umi mengerjakan umrah mertua, mengeratkan lagi hubungan kami dan merapatkan lagi. Jadi kena tahu, sebab bila orang tanya ni siapa dia, orang tanya Umi ni siapa dia, mak ke? Tak, ni mak mertua saya. Semua orang macam mak mertua macam mana close macam ni? Maknanya dalam masyarakat kita, mak mertua dengan menantu ni susah nak duduk dan jadi macam bila orang tanya, bagus ni menantu bawa mak mertua macam ni. Jadi kita nak tukar pagi ni bahawa mak kita tu, mak mertua kita adalah mak kita juga yang perlu kita layan semacam mak kandung kita. Sebaik mungkin, seboleh yang mungkin. Umi kata sebiji 1% susah, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh merasai bahawa kalau kita derhaka kepada mak mertua kita, tak cium bau syurga. Kalau kita buat tak elok kat mak mertua kita, pak mertua kita, sebenarnya dia tu menghalang ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ni kita nak cerita sikit. Okey, yang pertama kalau boleh catat yang pertama. Maksudnya mentaati mertua kita, apa yang disuruh selagi mana arahan dia tidak melanggar syarak. Macam juga mak bapak kita. Mengikuti, mematuhi perintah mereka selagi mana mereka tidak melakukan perkara-perkara maksiat. Maksudnya kalau mak mertua suruh kita buat benda-benda yang kata dia minta kita pergi somewhere, pergi ke suatu tempat, kita kena ikutlah. Kalau mak mertua minta, Modah tolong bawa mama pergi ke pasar Sat, bawa lah. Mana itu semua benda-benda yang disuruh oleh mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mak kita, itu yang pertama. Yang kedua ialah bercakap dengan mereka dengan adab dan juga penuh dengan lemah lembut, kan, wala takul lahum uffin, jangan cakap kasar.
Umi perhatikan dalam masyarakat lah, kat Bali ke, dekat Penang ke, satu budaya ni ialah bila dia cakap dengan mak dia okey, tapi dia tak rasa pun mak mertua, pak mertua ni ialah dia kena cakap macam mana dia lembut dengan mak dia. Dengan Datuk dia rasa macam orang lain. Yang mana dia rasa ikut saya, dia nak cakap je, dia cakap je lah. Satu. Yang kedua, adab dengan mak mertua kita sama je adab dengan mak kita. Kena cakap tidak boleh mengatasi suara mereka. Kalau suara mereka tinggi, kita kena rendah ke bawah. Katakanlah dalam isu macam mana awal-awal dulu Umi rasa kalau orang Penang cakap macam ni, kasar macam ni, so saya kena ikut budaya dia. Satu ketika Umi pernah fikir macam tu. Sehinggalah satu ni bila kita study lagi, kenapa perlu, maksudnya kita ubah. Rupa-rupanya orang Penang, bila saya datang dalam keluarga mereka tu, mereka mula belajar. Ada sebenarnya satu ketika kena cakap lembut. Maknanya kita blend together, Datuk nama dia. Maksudnya kita terima budaya dia terima budaya kita, dan masa yang sama kita serasikan benda tu. Bila cakap dengan adik-beradik dia Allahumma salli ala Muhammad, dia jadi bahasa dia, gaya dia, tapi bila Umi masuk sekali, dia jadi tone dia rendah sikit. Sebab dia nak serasikan dengan macam ni. Bila mana dia mula menghormati kita lah. Sebab Umi memang tak boleh tukar. Cara saya bercakap yang macam ni pun sampai dulu, sekini dan selamanya. Sebab inilah cara kita bercakap. So bila dengan mak mertua, macam inilah cara dia. Okay? So bila mak mertua tinggi suara, bukan dia panggil apa, bukan dia nak mengarah, dia marah tak, dia bagi idea dia tinggi. So kita tak payahlah tinggi, sebab pada Umi kalau tinggi bermakna kita dah mula ada rasa marah, mula dah ada emosi. Itu kalau Umi punya, kami orang Terengganu lah. Jadi rendahkan suara daripada suara mak mertua. Itu nombor 2. Nombor 3 ialah ini, keuangan. Memberi bantuan keuangan bulanan sebagai tanda kita mengambil berat. Kalau mak kita boleh bagi duit kat mak. Jadi mertua juga sama sebenarnya. Kita memperuntukkan, kadang-kadang bagi sedekah kat dia, bagi impak, bagi duit pagi-pagi. Tanya dia, mama nak beli apa? Mama nak makan apa yang best? Mama nak teringin. Macam kami kan pagi-pagi sembang, mama nak makan apa? Orang budaya orang, kalau dalam keluarga kami lah. Sebenarnya saya punya menu saya lain, orang Terengganu. Jadi anak-anak, suami dan anak-anak. Kami lama dekat Sarawak kan. Dan juga lama. Mak mentua mi datang tinggal sekali. Kalau sebelum ni dia pusing-pusing masa pak mentua ada. Tapi bila bapak mentua meninggal, dia duduk kat sini. Dan kalau masa PKP, memang dia tinggal kat sini lah. Tapi kalau tak PKP, Datuk, dia kadang-kadang dia ada anak 3 orang, dia bertukar-tukar. Sekali dekat Kedah bersama kami, kemudian kat Penang dengan adik ipar, dan kat Johor ada adik seorang lagi kat situ. Dia pusing-pusing lah. So dia 3 bulan kat sini, 3 bulan kat sini. Tapi bila PKP, dia tersangkut di sini. Terhenti dekat sini. Jadi orang kata, duduk sekali. Rupanya Allah nak pilih kita untuk berhadapan. Orang kata kalau duduk 3 bulan tu, okay, lama-lama dia akan, orang tua ni dia sampai ada satu dia boring. Lepas 3 bulan, 4 bulan dia mula rasa macam dia rindu kepada anak lain-lain. Jadi emosi dia tak apa nak stabil dalam masa tu. Itulah masa saat kita lebih memahami dia, buat apa yang suka, seboleh-boleh menggembirakan dia dengan apa yang dia sembang sekali. Kadang-kadang ulang-ulang cerita dia, berulang-ulang dia akan cerita tentang masa lampau dia. Selalu Umi buat kalau sembang-sembang cakap kan. Kadang-kadang orang lelaki kelemahan dia, anak lelaki lah, termasuk ustaz kan. Dia sibuk, dia tak duduk kat kursi dan tanya macam mana mama dulu So apa yang Umi buat ialah nak bagi dia seronok, kita tanya tentang dia dulu, tengok gambar lama-lama, suruh dia cerita. Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni paling best untuk orang tu. Dia nak cerita balik kisah remaja dia, macam mana dia jumpa, macam dia bercerita pak mentua. Ni sebab tak ada orang nak cerita. Dia 3 bulan duduk dekat PKP, tak ada apa dia buat kan. Dia tak jumpa adik-beradik dia. So kitalah yang perlu menjadi penawar dan kegembiraan untuk dia. Right. Yang itu bagi bantuan keuangan maksudnya bagi duit. Walaupun duit tu mungkin tak guna sebab dia duduk dengan kita. Dia makan apa yang kita makan. Kita beli mainan, tapi dah duit cash tu bagi juga sebagai satu kegembiraan. Orang kata bukan sebab mak mertua kita mata duitan, pak mertua tu dan tak, tapi sebab kita rasa macam benda tu bila kita bagi dia akan rasa lain macam. Betul tak tu? Dia macam bagi. Tak pernah dapat gaji lagi je. Bagi mungkin tak banyak pun, sebenarnya kan kadang bagi dia RM50, RM100 duduk, tapi dia kumpul. Dan sebenarnya orang tua ni, sahabat-sahabat nanti yang dengar,
dia dapat duit, kadang-kadang tak beli untuk dia beli balik barang. Itu kata, mama nak buat sedekah, mama nak buat kenduri untuk orang taman. Tanya, mama ambil duit daripada mana? Duit yang kita bagi itulah yang dia buat kenduri balik. Maksudnya sebab mama nak niat untuk ampau semua dapat pahala. Hak dia bagi duit kat mama nak kenduri balik. Tak apalah. So kita raih je lah. Nak kenduri. Tempat-tempat makanan, kenduri satu taman. Kan kenduri sekarang kan buku-buku makanan. Dia seronok sangat. Sebab dia rasa macam di hujung-hujung ni, usia ni, dia nak buat amal ibadah banyak. Dulu-dulu dia selalu cerita tentang kisah lampau orang dia. Dia kisah dia macam mana. Mama dulu tak macam cucu dapat peluang belajar. So tak apalah mama. So dia kata, mama dulu banyak dosa. Kita lembut hati dia balik, pujuk dia balik. Tak apa, Allah tak nampak yang belakang. Allah tengok kat mana sekarang. So mama sekarang dah ni banyak ibadah, dia banyak buat qada semayang. Lama je Datuk, kalau dia solat tu kan, dia duduk kat tikar sejadah dia lama. Dia ulang, dia qada lah balik solat-solat dia dah lama dia tinggal. Hari Isnin kami dia akan ajak kami puasa. Cuma lepas tu nak blend sekali, satu ialah dengan menantu, satu lagi ialah dengan cucu. Macam mana Tok ni pening kepala tengok cucu duk pegang handphone kan. Masa tu kita nak selaraskan balik macam mana cucu kena hormat dekat Tok. Tok juga kena faham cucu. Dia benda tu sukar, tapi kalau kita berusaha boleh buat, insyaAllah. Untuk menjaga keharmonian dalam keluarga. Bagi kita tak mau dalam keluarga tu tengok-tengok cucu tak puas hati dengan Tok, bergaduh dengan Tok. Tok ini biasa berlaku dan Tok pula rasa macam rimah tengok cucu macam ni. Kadang-kadang dalam budaya kami, kadang cucu ni ada dia Tok nak belajar mengaji, belajar tajwid. Kebetulan ada anak kami yang duduk dekat Tafiz yang ada Quran dia bagus sikit bacaan dia belajar lah. So dia ajar Tok dia mengaji. Okay? Ngajilah dengan Tok dalam bilik. Pelan-pelan. Dengarlah dia baca. Lepas sembahyang dia akan panggil cucu dia mana-mana untuk ajak mengaji dengan dia. So ini adalah ikatan-ikatan yang kami bina dalam keluarga, insyaAllah. Baik, yang keempat, menghormati keduanya apabila mereka datang. Maksudnya macam ni, kita belajar adab kita orang Melayu, bila lalu depan mak mertua, depan orang tua kan kita tunduk sikit tangan lalu depan dan belakang. Jadi bila mereka datang, kita menunjukkan rasa hormat dan seronok. Contoh macam mak mertua ni kadang-kadang dia keluar pergi rumah adik. Bila hari kita dah tahu dah mak mertua dah datang, kemaskan rumah, kemaskan bilik yang dia nak duduk, bagi wangi-wangi sikit supaya dia seronok. Masuk-masuk dah tu Umi dah beritahu anak-anak, sat lagi jidah. Kami panggil jidah. Jidah tu panggilan untuk, sebab dia ada keturunan mamak, ada keturunan India, ada keturunan Arab. So budaya mereka panggil jidah. So jidah nak sampai dah ni, excited. Kita tunjukkan bila dia sampai kat rumah, hai semua tengok. Semua cucu pergi terpa dekat mak mertua. Dan cakap, jidah dah datang. So, kita sambut, kita peluk dia, cium tangan, bawa semua barang-barang dia masuk dalam bilik. Itu ialah satu budaya macam mengalu-alukan dia datang, biar dia rasa seronok sampai kat rumah kita. Yang keempat, yang kelima ialah budaya cium tangan. Itu ada saya jumpa sahabat yang dia tak cium tangan pak mertua dengan mak mertua, tak tahu kenapa. Itu bukan mak kandung dia, kata dia tak cium, dia salam macam biasa je. Subhanallah. Jadi saya selalu cakap, kau ciumlah tangan. Tak ada kata macam tak best lah. Ini budaya ni, cium tangan keduanya dan memeluk mereka. Peluk macam kita peluk mak ayah kita setiap pagi dan petang, dan juga pada apa saja upacara. Kalau ni masa bila semayang, sebab dia mak mertua dah sakit lutut, dia tak boleh nak semayang normal, kita terangkan bincang dia tentang hukum agama macam ni. Jadi perbincangan tu sentiasa mengajarkan dia tentang, macam Umi Ustazah kan, anak dia pun ustaz, banyak hukum dia akan tanya, kami bincang apa sebab dia nak tahu banyak hukum ni macam mana, dia semayang macam mana. Dalam masa yang sama, individu yang berusia 70 lebih ni, dia cepat terpengaruh. Ini lagilah viral. Musim-musim COVID ni Datuk, dia punya ketakutan dia memang, dia takut sangat kami keluar. Balik-balik tu kata, dah basuh tangan ke belum? Kita kena railah dia punya ketakutan tu, umur dia nak habis vaksin. Macam isu vaksin sebelum ni, kami pujuk dia jenuh Datuk, dia tak nak vaksin. Dia kata vaksin tu boleh menyebabkan dia mati. Dia punya fahaman kan. Dia tengok daripada handphone, dia tengok viral ni. Macam mana cara kita pujuk dia akhirnya memahamkan dia bil hikmah.
Maksudnya tak adalah marah dia. Okey, mama ambil masa dulu bagi faham. Kalau dah okey, kita bawa mama pergi cucuk. Pergi suntik. Akhirnya barulah dia percaya. Alhamdulillah dah 2 dos. Dia pun sekarang ni pun dia kata, walaupun dia dos dia tak selamat lagi sebab sekarang ni COVID dah naik. Dia tak nak keluar. Mak mentua saya memang tak mau keluar langsung. Saya nak ajak naik kereta pusing-pusing pun dia tak nak, Datuk. Dia takut, dia kata sekarang ni ke udara pula. Mama takut mati cepat. So kita dah ialah dekat rumah. Kadang-kadang dalam COVID ni apa perkara macam duduk di rumah dan juga berada dalam dunia dia yang best ni dia masak-masak lah. Dia masak, dia zikir, dia solat, dia duduk, dia tengok video, dia tengok YouTube. Itulah kehidupan dia yang perlu kita raih. Sebab kita lagi banyak macam kekangan Umi sebagai ni lah, banyak Umi duduk. Kita tak pergi ke sekolah. Kan 3 tak pergi sekolah. Kalau sebelum ni pergi sekolah tak nampak depan mata. Macam pergi sekolah balik pukul 3, pukul 4. Lunch. Breakfast tak sempat nak. Kalau bangun pagi sempat, kalau tidak dia belilah kan. Cuma bila kita berada di rumah, isu kalau untuk guru ni ialah dia ada kat sini, ada tapi duduk dalam bilik. Which is benda tu sebenarnya tak berapa nak cantik nak masak tengah hari. Jadi kena kita berlari pergi sediakan makanan tengah hari, pergi sediakan ni dalam masa yang sama nak ambil masa untuk sembang-sembang dengan dia. Jadi panggil apa, orang yang sibuk itu sebenarnya orang yang ada masa. Okey. Orang yang banyak masa itu ialah orang yang banyak, dipanggil orang yang tak sibuk. Orang yang banyak masa terluang ialah orang yang banyak menghabiskan masa dengan cara yang tidak berfaedah. Maksudnya macam ni. Maksudnya bila masa kita padat macam tu, kita boleh susun. Okey, masa mana nak sembang dengan dia? Masa mana nak buat lunch? Masa mana nak buat breakfast? Masa mana nak uruskan makan malam? Masa yang sama nak panggil. Dalam Alhamdulillah, bila kita ada anak-anak yang bagus, anak-anak Alhamdulillah Allah bagi kita boleh aturkan sekali mereka untuk dari sudut perhubungan dalam keluarga, bagaimana dengan budaya, maksudnya dalam aktiviti yang bersama dengan keluarga, bagaimana pula aktiviti yang boleh meraihkan mak mertua sekali, dalam sekali. Kalau tidak dia akan jadi satu, masing-masing kan ada kelas, kan Umi pada ni dekat bilik, mak mertua dalam, jadi senggang. Ada orang kata duduk dalam satu rumah tapi tidak berhubung. Ini yang berlaku pada masa sekarang PKP. Alright, okay, dan Umi rasa sampai 5 tu dulu. Lebih kepada sebenarnya apa yang kita nak buat, macam mana kita nak raihkan. Yang mana kalau tengok 1 hingga 5 tu memang sebiji apa yang kita buat kat mak kita, itulah juga kita buat dekat mak mertua, pak mertua kita. Itu je tu. Alhamdulillah. No, perkataannya yang Ustazah sebut yang terakhir tadi, ra'i, tuan-tuan. Apa dia kera'ian ni? Macam mana kita raihkan tetamu, macam mana kita raihkan orang yang berpangkat, macam mana kita raihkan orang yang dimuliakan masyarakat, dan macam mana kita raihkan orang-orang alim, tuan-tuan dan puan, macam mana kita meraihkannya. Sebab itu, semua keraihan-keraihan ini, tuan-tuan dan puan, untuk mak dan ayah dan mertua, tuan-tuan dan puan, mereka sepatutnya mendapat precedence lebih daripada keraihan-keraihan kepada orang lain. Ini dia. Tapi kalau kita meraihkan orang-orang yang terkenal dalam masyarakat lebih daripada mak dan ayah kita, tak betul lah. Tak betul. Kita belanja nak pergi jumpa orang, nak meraihkan orang, orang katakanlah pemimpin masyarakat begitu, keluar belanja, bawa kereta, isi minyak dan sebagainya. Sedangkan mak mertua, ayah mertua atau ayah sendiri, mak sendiri pun kita tidak bersungguh-sungguh seperti itu untuk meraihkan mereka. Ini pun satu benda yang tak kena, tuan-tuan, yang tak kena betul-betul. Kan? Kita boleh cium tangan orang, pemimpin kita cium tangan sampai lekuk kita punya apa ni, sampai lekuk kita punya, dia panggil apa ni, cheek, pipi, mencium. Tapi macam Ustazah katalah, kita tak cium mak kita tak peluk mak kita, tak cium mertua kita, tak peluk mertua kita. Minta maaf lah tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah dia peribadi kan ya. Kita tengok kita kahwin, macam saya pun kan mak mertua tengok kahwin. Kalau misalnya anak-anak dia tidak ada budaya bercalam, mencium, memeluk, dan kita mulakan budaya itu, tuan-tuan, kesannya sangat besar kepada keluarga itu, tuan-tuan. Inilah yang saya buat kan ni. Dan alhamdulillah lah, dan diterima. Benda tu memang bukan budaya, tapi dapat diterima sebab itulah sebenarnya hakikat kita. Roh kita hendak benda itu berlaku, jiwa kita hendak benda itu berlaku, tapi tidak ada contoh dan tidak ada kekuatan untuk melakukannya. Ini tuan-tuan. Bila kita sudah melakukannya,
dan menjangkit kepada keluarga-keluarga anak-anak dia dan sebagainya, ini satu benda yang sangat baik. Sangat baik. Macam Ustazah tadilah, bila Ustazah ada dalam majlis tentang keluarga tu, tone bahasa mereka tu dah kurang sikit. Maknanya menghormati. Pasal Ustazah ni agaknya orang Terengganu lembut dibandingkan dengan cara bercakap orang sebelah utara termasuk Pulau Pinang yang masih disebutkan tadi. Tuan-tuan, kita bukan nak mengatakan orang Pulau Pinang ni tidak beradab. Tidak. But this is memang budaya sudah dibentuk begitu. Cakap kuat-kuat walaupun duduk di sebelah. Walaupun sebelah duduk, tuan-tuan. Sepatutnya boleh menggunakan bahasa separuh berbisik aja sebenarnya. Tapi dia tak puas. Lagi dia tak tekan bahasanya, tuan-tuan ya. Tak sebut betul-betul, tuan-tuan. Tak naik suara sampai level 3, level 4. Maknanya dia tak puas, tuan-tuan. Jadi ini pun satu gaya mereka lah, tuan-tuan. Jadi apa yang sebutkan ni ialah tentang tadi ra'i. Tuan-tuan, kita kena ra'i. Ya. Kita kena ra'i mak dan ayah, ra'i mak dan mertua. Ra'i ni, tuan-tuan, ada 3-4 jenis ra'i. Yang pertama, ra'i perkataan. Ra'i perkataan. Ustazah buatlah. Yang baik, bagi salam dekat dia. Kalau anak-anak tak pernah bagi salam, Assalamualaikum mak, Waalaikumsalam. Kita Assalamualaikum. Assalamualaikum tadi kan apa nama yang bahasa yang digunakan tadi kan Assalamualaikum. Kalau misalnya anak-anak kita kata terima kasih, jarang terima kasih kita. Mak, terima kasih mak. Padang muka dia, pandang mata dia. Mak, dengan senyum sikit, terima kasih mak. Ini benda-benda yang budaya dan orang Melayu kadang-kadang terima kasih kepada ahli keluarga ni jarang dengar lah tuan-tuan. Suami nak beri terima kasih kepada isteri, kering lah tuan-tuan, kering. Jarang jumpa kan ya. Tapi kalau misalnya kita tengok orang putih bagus. Orang putih ni thank you, bahasa thank you ni. Saya pernah duduk dengan mak angkat tuan-tuan, bapa angkat orang putih Wah, bahasa thank you ni memang keluar daripada. Oh Mary, thank you very much Mary, so nice of you, so kind of you Mary. Itu bahasa suami kepada isteri. Dia puji dia. Bagusnya kamu Mary, bagus. Terima kasih Mary. Mary bagus Mary, bagus. Benda-benda macam itu tuan-tuan. Tapi tidak ada dalam budaya kita. Budaya terima kasih, kerana budaya tunduk-tunduk dengan mak mertua dan ayah mertua, budaya bersalam dan mencium mereka, mak mertua dan ayah mertua. Hampir kadang-kadang tidak ada tuan-tuan. Tapi yang saya tengok ni Ustazah, daripada negeri ni, pengalaman saya lah ni, Johor dan Singapura ni, nampaknya budaya itu ada tau Ustazah. Johor dan Singapura, budaya itu ada. Budaya nampaknya tunduk-tunduk, budaya nampaknya cium tangan, budaya nampak ada di Johor. Bukan saya nak kelaskan dengan negeri-negeri ini, tidak. Ini pengalaman tuan-tuan, mungkin tak betul tapi pengalaman saya bergaul, pengalaman saya buat program-program dan sebagainya. Kalau di Johor tu ada sikitlah unsur-unsur sejuk mata kita tengok anak-anak dan sebagainya kan itu dia punya apa. Agaknya dulu dekat Johor tu ada sekolah khas namanya Ustazah. Sekolah khas ni, dulu sekolah khas ni boleh jadi ustazah dah, boleh jadi ustaz dah. Sebab itu dia menjala ke seluruh negeri Johor dan sebagainya. Jadi maknanya di mana faktor agama Ustazah? Di mana faktor agama dalam kita meraih ayah mertua dan mak mertua kita ni. Terutamanya mak mertua, di mana dalam konteks Ustazah, mak mertua kerana PKP ni tinggal dengan Ustazah, dengan suami Ustazah dan sebagainya, dengan anak-anak Ustazah. InsyaAllah. Macam mana Ustazah? Konteks agama. Maksudnya peranan agama. Oh, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan agama daripada ibu ayah kepada anak-anak sama juga sebenarnya. Kalau mak bapak kita ni kurang agama dia, kita ajarkan. Kalau mak bapak lebih agama, kita share sama. Bermakna Islam tu sendiri mengajar bagaimana cara kita untuk bergaul. Pergaulan dengan mak bapak yang dan disebut wala takul lahum uffin, yang mana sebenarnya Islam memang sangat-sangat menggariskan, letakkan agama itu nombor satu. Bagaimana kita berpegang kepada Al-Quran, Al-Sunnah, bagaimana cara perhubungan yang dibenarkan dalam Islam, yang dilarang, do and don't dalam perhubungan, semuanya paksinya sebenarnya Datuk adalah agama. Islam itu telah mengajar kita. Mana kalau kita ikut sunnah, bagaimana pergaulan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah besan besan kepada Rasulullah SAW, sahabat dia. Mana Rasulullah menunjukkan contoh-contoh pergaulan dengan isteri, pergaulan dengan menantu, bagaimana Rasulullah dengan Ali bin Abi Talib, menantu dia kan.
Bagaimana pula dengan hubungan Rasulullah dengan sahabat-sahabat, mengajar sahabat-sahabat hubungan. Jadi agama adalah panduan ataupun punca bagaimana kita nak, kalau ada bergaduh mana-mana pun, bergaduh dalam keluarga sekalipun, baliklah kepada Al-Quran. Mungkin satu kisah, baru ni kita selesaikan satu masalah adik-beradik. Ini bukan mak mertua, saya bagi contoh bagaimana agama tu menjadi panduan. Bila mana the case, subhanallah, bila musim buah, bergaduhnya adik-beradik ni bila tanam buah tempat yang berasingan. Adik tanam buah durian atas tanah abang. Abang pula bila dah besar durian sebelah abang yang dia tanam tu, buahnya banyak. Yang ditanam kat tempat dia buahnya sikit, maka mulalah bergaduh. Dia kata buah durian yang tumbuh atas tanah abang tu haram untuk abang makan. Jadi si abang tu jumpa Umi. Macam mana Umi? Durian tu rimbun dekat tanah kami. Tanah adik tu tak ada. Adik main hambat durian yang tumbuh tu luruh depan mata tapi tak boleh ambil. Kami nak buat macam mana? Masa itulah gadilah, subhanallah. Ya Datuk, kalau itu mungkin dari kalangan adik-beradik boleh bergaduh, mak mertua pun boleh bergaduh, siapa-siapa. Bila mana kata okey jom kita kembali kepada agama. Dibaca agama ada 3 penyelesaian dia. Ini selitkan sedikit Datuk 3 penyelesaian dia. Pertama sekali memang kena bincang. Kena bincang sebenarnya tanah tu siapa yang tanam milik dia. Tanah tu milik abang tetapi buah tu ialah milik adik. Jadi apa yang berlaku ialah adik ambil lah buah tu. Buah tu memang tak boleh. Kalau adik tak bagi buah tu abang makan, memang abang tak boleh makan. Itu dalam Islam. Yang kedua penyelesaian dia ialah dia kata ambil lah kalau pokok tu menjadi isu kepada pergaduhan dalam adik-beradik, kena buang. Buang, ambil akar-akarnya sekali, pindahkan. Tetapi sekiranya pindah itu menjejaskan tanah abang tu, adik kena bayar ganti rugi. Yang ketiga yang paling harmoni yang kita nak ajar sebabkan dalam adik-beradik adalah kongsi je lah. Buah yang banyak tu abangnya ambil kutip-kutip, separuh bagi kat adik, separuh bagi kat abang sebab abang dah jaga pokok tu sekian lama. Itu penyelesaian. Maksudnya Datuk, ada masalah adik-beradik, ada masalah ni kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sumbernya tu. Begitu juga kalau ada masalah dengan mak mertua. Ada masalah perbincangan, tak kena. Mak mertua ada pandangan lain, pak mertua ada pandangan lain, kita ada pandangan lain. Balik kepada Islam. Sebab Islam mengajar kita, kalau sekiranya ada perbalahan, saya tak mau masuk kes parlimen. Sekarang ni isu kat rumah pun Datuk duk tengok parlimen. Katakan bergaduh-gaduh tak bagus sebenarnya pergaduhan itu. Kalau ada bergaduh, tak elok lama-lama, lebih daripada 3 hari, nanti Nabi tak mengaku umat. Selisih tu, punca ni, bila berlaku masalah, kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran agama. Betapa Islam ni kena kuat, agama kena kuat, semua kena faham agama balik. Sebab agama ni sangat cantik. Bila sangat cantik, dia meraihkan kepada persaudaraan, meraihkan kepada kasih sayang, meraihkan kepada satu hubungan yang baik antara sesama ahli keluarga, terutama dengan mak mertua. Jadi kalau kita tak kembali kepada agama, jadi nafsi-nafsi, masing-masing rasa dia betul, ini rasa dia betul, akhirnya makin jarak, menyebabkan berlaku masalah dalam keluarga. Itu Datuk. Okey, sila. Teruskan Ustazah. Kita ada tinggal lagi 12 minit saja. Agaknya ada berapa, boleh dapatnya, paling tidaknya daripada 27 tu. Okay. Dia dapat 13 pun cantik lah. Okay. Okay. Saya sambung terus nombor 6. Sila. Okey. Nombor 6 ni, kita nak kena jaga nama baik mereka, jaga maruah mereka, jaga nama baik keluarga mereka. Macam saya jaga keturunan kita jaga sangat. Keturunan mak betul kita tak tahu, kita dia lah. Jadi kita ni dalam masa yang sama sebenarnya kita kena jaga nama, kehormatan dan juga keaiban dia. Keaiban mak mertua ni kadang-kadang dia cerita rata dia jaja mak mertua dia. Dan juga mertua sebenarnya kadang-kadang dia jaja menantu dia macam ni. Jadi menjaga kehormatan mereka dan menjaga harta benda mereka kalau kita masih. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh ialah memuliakan mereka dan memberikan apa. Dia macam berulang sikit lah. Dia menjaga mereka dan memberikan apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, kita kena bagi lah. Kadang-kadang mertua ni ujung-ujung dia segan nak minta dengan anak dia. Dia penyumpat. Macam kes Umi dengan mak betul, memang kadang-kadang dia nak apa-apa dia beritahu kat Umi. Dia beritahu kat saya. Sebab kadang-kadang anak dia kata, anak dia tak apa nak faham dia.
So kita menantu dia kan yang lebih memahami dia cakap lah, mama rasa macam mama nak pergi nak beli barang sekian. Pergi ambil. Kadang-kadang apa yang Mi buat ni kan ada kemudahan Shopee dah tu. Mama nak apa? Okay, Mi buka Shopee, mama tengok. Dia tengok tu tudung banyaknya. Okay, mama pilih salah satu mama nak. Dia tekan lah. Baru ni dia nak apa dah. Dia tekan. Kita ajar dia, okay dah siap beli. Maksudnya dia orang nak minta apa selagi mana kita mampu bagi je lah. Jangan kedekut. Kadang-kadang setengah orang tu dengan kawan-kawan dia ni Datuk, dengan kawan-kawan dia sangat pemurah. Bila main dekat mak dia kan, mak mertua dia kedekut. Mak dia okey lagi, main mak mertua dia kedekut. Dia rasa macam takkan nak bagi kot. Jadi sebenarnya itulah mak mertua dia kalau dia minta mampu kita bagi je lah. Kadang-kadang sampai peringkat Datuk, suami saya pesan, janganlah manja dengan sangat mama tu. Rasa tak manja. Sebab apa? Sebab kitalah menantu sulung dia. Yang mana dia nak bergantung, dia nak sembang, dia nak minta. Tak apa, lagi kita mampu bagi je. Dia nak juga tak raya Aidil Adha, tak keluar ke mana pun beli je lah jubah baru kat dia kan, baju baru, beli telekong baru untuk dia. Sebab dia rasa seronok. Baik. Bermesyuarat dengan mereka. Kadang-kadang apa yang berlaku bila dah dewasa, anak-anak ni bila dewasa dia rasa macam dia boleh tentukan hala tujuan hidup dia. Apatah lagi dia dah berumah tangga. Sebenarnya adalah kita perlu mengambil kira mereka juga untuk kita nak buat sesuatu. Bukan minta pandangan yang mereka menentukan kehidupan kita, tak. Tapi kadang-kadang, mama macam mana ni kita nak buat ni? Panggil, ambil pendapat mereka sedikit bila rasa diraikan. Balik pada diraikan. Sebab orang tua dia kadang-kadang kata, ada ayat dia, satu ketika, ini bagi contoh kan kita bila sambutan birthday kan ambil gambar, cucu-cucu kan semua riuh ambil gambar. Kadang-kadang orang tak perasan yang mama ni duduk diam, dia tengok. Satu ayat keluar pada dia yang menjanjikan saya terasa deep yang Datuk. Dia kata, tak apalah, hampa ambil gambar. Hampa ni orang muda, mama orang tua dah, tak mau ambil dalam gambar. Nampak? Dia terasa, rupanya dia nak juga diraikan. Maksudnya ambil gambar tu, pergi ambil gambar dengan Tok. Kan? Dia tu duduk tepi je. Orang tengok keriuhan cucu-cucu nak raih birthday salah seorang daripada cucu dia lah. Dia nak juga ambil gambar. So cucu tepilah. Suap kerana jidah dia, Tok dia ni ambil gambar sekali dengan Tok. Dia pun nak diraikan sama-sama. Maksudnya dalam sambutan apa-apa, macam kami buat video sambutan birthday ke, ambil gambar dia sekali, ambil video sekali. Bila dia nampak muka dia kat TV tu, dia rasa, Amma ada sekali ke? Dia seronok. Pasal apa? Dia rasa bahawa dia juga diraikan dalam apa kata urusan berkaitan dengan keluarga. Yang ke-9 adalah, ini yang rutin kita buat bila kita berdoa. Kadang kita ada Allahumma ighfir lana zunubana wali-walidina. Wali-walidi tu mak kita. Jadi kalau kita terjemahkan Datuk, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ibu bapaku, ampunkanlah dosa ibu mertua dan bapa mertuaku. Sama. Sebab mana kita dah ada 4 sekarang. Bukan dah ada 2. Mak kandung, batu ibu bapa. Yang dah kahwin lah. Jadi ada 4. Seiringkan doa ini, kita minta kadang-kadang, saya akui bila kita doa, kita nampak muka mak ayah kita je. So apa yang Umi buat sebagai usaha untuk kita nak bagi sama rata kasih sayang kita ni, letak sama-sama satu frame. Mak, ayah kita kandung, mak mertua, ibu mertua kita. Bagi dia macam satu line dah orang yang layak kita, dan kita doakan setiap hari untuk mereka berempat. Okay. Yang ke-10. Cuba membuat sesuatu untuk menggembirakan mereka tanpa perlu diingatkan. Dan tunjukkan apa yang kita buat ini kepada anak. Okey, baik. Kita ada 2 generasi. Macam mana kita layan mak mertua kita, macam tu juga nanti anak kita akan layan mak mertua dia. Macam mana kita layan ni mak mertua, macam mana kita layan mak mertua atau mak kita, tok ni. Macam tu juga sebenarnya yang dia akan layan kita nanti bila kita tua. Dia kadang-kadang ada benda yang dia tak, sebenarnya bila antara umur 78 dengan umur 20, zaman sekarang Datuk, subhanallah, susah nak bagi serasi. Dia budaya mereka banyak dekat TikTok, budaya mereka banyak dekat IG kan. Which is Tok ni budaya dia nak yang lain pada tu. Jadi kita nak serasikan masuk, kadang-kadang dia kata satu ketika nanti. Jadi kita yang kena bagi faham, sebab kita duduk tengah-tengah. Macam menantu duduk di tengah-tengah antara Tok dengan cucu. So di tengah ni kita kena terangkan, cucu kena faham.
Tok ni kadang-kadang dia tak boleh nak faham situasi awak kena explain elok-elok. Jadi orang tengah, boleh direct. Supaya jadi keharmonian dalam ni. Maksudnya, tak perlu kita ingatkan. Macam tak kata, jangan sampai tunggu dia merajuk. Cerita macam tu lah. Jangan tunggu sampai mereka merajuk, terasa hati, baru kita nak bujuk. Sebelum merajuk tu kita kena standby. Standby siap-siap dah. Yang nombor 11. Umi berhenti sampai nombor 11 ya Datuk. Mereka tidak mengangkat suara kepada mereka. Kalau macam Umi kata tadilah, bila dia macam budaya dia tinggi suara, itu memang kita pula tinggi suara. Sebab Umi perasan kalau kita tinggi suara sikit kepada mereka dengan budaya kita ni, suara kita tak tinggi, dia akan terasa hati. Bohonglah kalau Umi nak cakap saya tak pernah ada dipanggil apa, ada terasa hati dengan mertua pernah terasa hati. Ada tu, ada. Benda susah nak jaga. Kadang-kadang ada kita terlepas cakap. Apa yang berlaku, tunjukkan nak. Kalau terlepas cakap, terus pergi ambil tangan dia, cium tangan dia, mama, saya minta maaf mama, saya tersilap cakap. Terus ngaku. Dia pun cakap, tak apalah, mama tak, okey je, mama pun dah maafkan. Itu je minta maaf. Susahnya orang kita ni adalah, kita nak sedar. Kalau kita sedar kita buat salah, susah kita nak minta maaf. Kalau kita sedar bahawa orang tu buat sesuatu kat kita, susah nak cakap terima kasih. So budaya terima kasih, macam mungkin mak mertua ni, dia dulu dia tak biasa dengan ucapan terima kasih. Tapi sekarang dia dah pandai dah. Sebab Umi dalam keluarga Umi kan, memang ucap terima kasih siapa yang masak. Macam pagi ni suami saya masak. Dia kat sini kan. Cepat terima kasih sedapnya abang masak. So dia bercakap, terima kasih kat semua masak Tok Jidah. Dia cakap terima kasih. Dah habis makan tu, kami akan bagi tahu dia, mama jangan sentuh kat dapur, nanti cucu-cucu semua akan basuh. Tak payah. Cuma orang tua ni dia nak buat. Kadang-kadang dia buat lauk dia sendiri. Kadang-kadang sehari ni mama nak masak. So kita tolong dia lah. Raikan. Dia nak masak ikut cara dia. So macam-macam, subhanallah, nasi goreng. Terengganu punya menu tak sama dengan nasi goreng orang Penang punya menu. So kita tanya, kita belajar. Macam Umi akan belajar. Mama buat macam mana? Dia akan ajar. Lepas tu kita cuba buat ikut menu dia. Baru dia makan banyak, insyaAllah. Macam tu lah. Dia sebab nak suruh kan, orang tua-tua kan, dia selera dia tu tak sama dengan kita. And dia makan sedap. Kadang-kadang bila ada satu tu, yang dia suka tu, masak banyak kali. Dia suka masak tu, kita masak lah. Macam makanan orang ni, dia suka laksa Johor. Dia suka makan, Allahumma salli alaihi wasallam, bihun goreng. Yang gaya dia lah, nasi goreng. Cara dia tak sama cara Umi. Dia akan belajar cara dia masak, dia makan banyak. Sebab apa? Dah ikut selera dia. Jadi insyaAllah sampai 11 nanti kita sambung minggu depan pula. Alhamdulillah. Okey, para penonton di mata sekalian, kalau kita ikut ramuan tadi, 27 ramuan ni tuan-tuan, 27 ramuan. Kita dapat 1%, 2% pun dah cukup. Ada setengahnya tak buat langsung. Kan mak mertua sebagai musuh. Bayang tuan-tuan. Yang ekstrim, there are two extremities kan Yang Ustazah sebut ni satu ekstrim yang baik dan nanti satu lagi satu ekstrim yang buruk. Tak tegur mak mertua, memboikot mak mertua, tak nak jumpa mak mertua, tak bersalam dengan mak mertua, tak teringin nak bertetang mata dengan mak mertua, kasar dengan mak mertua. Tuan-tuan nampak tak berucap terima kasih pada mak mertua. Balik-balik begitu saja tuan-tuan. Balik ke rumah, datang balik, hilang begitu saja tuan-tuan. Tak jumpa mak mertua, tak jumpa bapak mertua, tak jumpa mak sendiri, tak jumpa mak ibu sendiri, ayah sendiri dan sebagainya. Ini pelakon-pelakuannya tuan-tuan nampak. Ini sebenarnya tuan-tuan. Kalau dari segi budaya halusnya, inilah yang kurang ajarnya. Minta maaf tuan-tuan. Minta maaf pakai inilah dia kurang ajarnya. Walaupun sudah diajar dan sebagainya, tapi bila dah berkahwin, timbul kurang ajar itu, tuan-tuan nampak. Mungkin kurang ajar itu, tuan-tuan nampak, kadang-kadang berterusan sebab, minta maaf, isteri pun ada budaya kurang ajar, suami pun ada budaya kurang ajar. Jadi, campur tu, itulah tuan-tuan, tak meraih. Itu tak boleh, perkataannya meraih. Macam mana kita nak raih? Kita tetamu, you're the finest guest, the number one guest of you is your own mother, is your own father. For you sebagai isteri, your husband, that is your number one guest kan itulah yang kita nak raihkan. Kemudian tuan-tuan nampak saya nak menyebutkan juga tentang ni psikologi orang tua-tua. Kalau dah berumur 60 tahun ni lain psikologi dia. Berbeza dengan orang 40-an dengan 60-an. Apalagi dah 70-an 80-an ni lagi psikologi ni.
Dia become more and more sensitive, extra sensitive. Bukan sensitif lagi, extra sensitif. Dan macam mana kita nak meraihkan tuan-tuan yang disebut 11 perkara tadi, dalam sensitivity itu, macam mana kita nak meraih di antara kita. Dan lagi satu, kadang muka masam. Menantu datang, masuk je masam muka. Bersalam juga. Salam, orang salam muka, masam muka bersalam, dengan manis muka bersalam ni lain. Kita sebagai orang tua ni faham sangat. Dia pegang tangan kita ni, kita dah tahu dah. Kita tahu dah darjah keikhlasan dia bersalam dengan kita. Kita tahu dah. Kita orang tua ni tuan-tuan, orang bekalkan satu ilmu dalaman yang anak-anak mungkin tak ada ilmu itu kepada orang tua-tua. Ilmu resa namanya. Ada resa tu. Itu ada pada kita. Mungkin ada pada saya. Saya dah 73 masuk 74 kan . Jadi itu benda-benda macam ini tuan-tuan. Yang benda macam ini perlulah kita fikir bersama. Kalau tidak Ustazah bagi 27. Susah korek 27. Mungkin ada antara bagiannya macam ada berselisihan, macam ada persamaan. Tetapi dia punya huraian tu, tuan-tuan dan puan, tidak menunjukkan bahawa setiap satu item itu berdiri dengan sendirinya. Dengan huraian yang diberikan oleh Ustazah tadi. Yang akhirnya saya ingin menyebutkannya. Saudara, kita akan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ni, kita akan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita raih kita mak kita, macam itulah Allah raih kita nanti di akhirat. Pastikan. Macam mana kita raih mak dan ayah, mertua kita, mak mertua, ayah mertua, itulah Allah raihkan kita di akhirat nanti. So itu anak-anak kena fahamlah benda ni, insya-Allah. Menantu-menantu kena faham benda ni. Maknanya kita ni 1 Muharram tak lama lagi ni, tinggal 9-8 hari lagi 1 Muharram. Salamlah kita yang muda ni, pergilah jumpa mak mertua, pergi jumpa ayah mertua. Salam, pejamkan mata, pandang muka dia, pejamkan mata, peluk aja dia. Sebutkan maaf, minta maaf. Maknanya jernihkanlah tuan-tuan. 1443 ini tahun kejernihan. Jernihkanlah insya-Allah. Suami isteri jernihkan, dengan anak jernihkan, dengan menantu jernihkan, dengan besan menjernihkan, dengan madu jernihkan. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Inilah yang apa ni? Ini yang kita kena buat. Kita nak balik bertemu dengan Allah. Setengah daripada kita tuan-tuan dengan Covid ni mungkin hidup dalam 4-5 hari saja lagi tuan-tuan dan puan. Sekarang ni dengan Delta ni tuan-tuan, kena saja same day kena. You are going to be dead. Mati tuan-tuan. Itu yang kita tengok. Jadi maknanya sekarang ni kalau kita tengok saya tengok ni band jenazah ni tuan-tuan beriring-iring sampai dekat 20 band jenazah. Itu yang batch yang pertama. Kuburan yang sebelah tengah hari lain, sebelah petang lain, sebelah malam lain. Masya-Allah tuan-tuan. Dan salah seorang daripadanya kita. Bayangkan kita mati tuan-tuan puan, 11 perkara tadi yang Ustazah sebut tu tak ada pun dalam hidup kita. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sembayanglah banyak sampai lekuklah tempat sembayang kita tu. Tapi kalau kita derhaka kepada mak dan ayah, tak ada tempat di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta maaflah tuan-tuan para penonton. Saya harap Ustazah minggu depan ni sambung lagi yang ke-12 sampai yang ke-23. 27, sorry yang sampai yang ke-27. Mungkin ada 3 sesi, 2 sesi lagi selepas ini agaknya insya-Allah. So terima kasih kepada Ustazah Pecinta Maudah tuan-tuan. Saya dengan Ustazah Maudah ni akan ke udara bersama-sama selama 3 jam tuan-tuan dan puan pada 9 hari bulan 10. 9 hari bulan 10 kita nak cerita mengenai ini dia, khidmat ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmat kepada ayah bonda hingga akhir hayat. Yang itu kita nak cerita tuan-tuan dan puan. Jangan lupa tuan-tuan, itu namanya webinar 3. Webinar 3 9 hari bulan 10. Webinar 3. Tuan-tuan free, percuma tuan-tuan, percuma. Inilah khidmat khidmat kita katakan khidmat dakwah tuan-tuan khidmat dakwah kita. Tuan-tuan okey, satu perkara lagi tuan-tuan dan puan insya-Allah kepada mereka yang menghadapi masalah dengan anak, masalah dengan isteri, masalah dengan suami, masalah nak meletakkan bibit-bibit agama dalam keluarga. Ada cadangan tuan-tuan, ada cadangan. Katakanlah nak sembahyang berjamaah. Anak ni tak sambut, anak sana tak sambut, menantu tak sambut, yang tua tak sambut. Akhirnya tuan-tuan 2 kali sembahyang berjamaah, lepas tu tidak berterusan lah. Ini masalah. Anak kita tak berminat. Masalah nak baca Quran, tilawah Quran. Tuan-tuan kadang-kadang sampai seminggu, 2 minggu, lepas tu tak dapat lagi dah. Orang itu absent, orang ini absent, orang itu absent. Ini berlaku tuan-tuan. Maknanya they show their disinterestedness towards religion. Ini masalah besar. Tuan-tuan cuba bayangkan.
Rumah sembahyang berjemaah tak ada dalam PKP ini. Rumah Al-Quran tidak dibacakan dalam PKP ini. Rumah tidak ada mesra Allah Subhanahu Wa Taala dalam PKP ini. Rumah tak nampak mesra Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam musim PKP ini. Rumah tak nampak mesra mak bapak dalam musim PKP ini. Rumah tuan-tuan dan puan-puan masih gap di sana, gap di sini, jurang di sana, jurang di sini. Terutamanya jurang Islam, jurang iman, jurang takwa, jurang ihsan dalam rumah kita. Kalau tuan-tuan menghadapi masalah itu, tuan-tuan, kami ada unit kami di Yayasan Sabah ni namanya Unit Usrah Keluarga. Unit Usrah Keluarga. Tuan-tuan ada menghadapi masalah tu, tuan-tuan call saya. Tuan-tuan boleh call saya direct, tuan-tuan. Kita cerita dan kita ada program. Kita ada program free aja, tuan-tuan. Kita ada program, insya-Allah, tuan-tuan ya. Kita akan mencadangkan supaya ada usrah keluarga online, tuan-tuan. Online. Baru-baru ni Ustazah pada masa Raya Haji 20 hari bulan tu malam tu, satu keluarga berpangkalan dinilai anak dia ada kat Singapura, anak dia ada di Perak, anak dia ada di Kedah, anak dia seluruh Malaysia ni anak dia. Ramai anak dia. Sabah Sarawak pun ada rasa saya. Bila buat usrah ni tuan-tuan, Ustazah, 63 telefon. Setiap satu telefon tu mewakili satu keluarga ada 3-4 orang. Maknanya dekat-dekat 200 lebih tuan-tuan ya. Program bermula daripada pukul 9, kita buat 9 macam tu, sampailah pukul 10.30. Masya Allah, dia kata inilah pertama kali dalam sejarah. Mereka berikan usrah online yang kita jadi nakib dan kibah lah. Kita lah yang bantu tuan-tuan macam mana caranya. Ini tuan-tuan boleh buat. Boleh buat tuan-tuan. Bukan kena duit pun. Kita ni ada pengalaman sikit lah. Pengalaman 20-30 tahun. Ada ilmu sikit. Ada pengalaman sikit. Yang itu kita nak curahkan kepada tuan-tuan, kepada keluarga tuan-tuan. Supaya insya-Allah kita meninggalkan dunia ni dalam keadaan penuh dengan harmoni. Dengan manusia, dengan harmoni yang pentingnya. Dengan Allah dan Rasulnya, kita menjalin hubungan yang harmoni. Menjadilah keluarga yang harmoni, insya-Allah. Jadi terima kasih Ustazah, terima kasih pada semua para penonton. Jangan lupa tuan-tuan, pukul 9.30 nanti. 9.30 saya ada kuliah duha tuan-tuan. Dipancarkan terus secara online. Kuliah duha dan bersiri, tajuknya ialah langkah menuju ke syurga. Langkah menuju ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah pukul 9.30. Pagi ni 9.30. Saya lepas ni 8.10 berehat sekejap tuan-tuan dan puan. Kita akan jumpa lagi 9.30 insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan, malam ni. Malam ni. Pukul 9 suku malam ni, masya-Allah. Ada Dr. Bibi tuan-tuan. Dr. Bibi ni daripada Singapura. Masya-Allah. Dia bagi saya dia punya resume tuan-tuan. 5 muka surat resume dia. Dia sekarang bekerja dengan Ministry of Education of Singapore. Dia orang sana tuan-tuan, dia pencen 65 tahun Alhamdulillah memegang jawatan yang agak kanan di Ministry of Education Singapore. Dan dia biasa dengan Malaysia ni tuan-tuan dan puan pernah berkhidmat, pernah belajar di Malaysia dan sebagainya, ada PhD. Malam ni dia gabungkan dengan Dr. Rahimi Saad. Tuan-tuan, kita nak bincang bincang cabaran, macam mana Muslim menghadapi cabaran-cabaran 21 abad ke-21 ini, insya-Allah. Islam menghadapi cabaran. Kita akan cerita. Jadi Dr. Bibi malam ni bersama dengan Dr. Rahimi Muhammad Saad daripada Universiti Melaya. Jadi tuan-tuan dan puan, bukalah tuan-tuan. Ini tuan-tuan dengar daripada Dr. Bibi ni tuan-tuan. Umur dia sekarang ni 63 tahun, 63 tahun macam tu tuan. Itu pengalaman dia tuan-tuan, masya-Allah. Malam ni kita nak cerita dengan dia. Anak dia semua berjaya. Baru 2 tahun suaminya seorang pilot Senior pilot tuan-tuan, SIA punya pilot, meninggal dunia tuan-tuan. Kerana prostate cancer, kanser prostat tuan-tuan dan puan. Anaknya ada 6 orang semuanya berjaya tuan-tuan. Semuanya berjaya. Doktor di sana, doktor di sini anak dia. Dan kita kena tumpanglah kejayaan dan cerita-cerita kejayaan mereka. Dan mereka very Islamis. Very Islamic. The husband was very Islamic. Very, very Islamic. Dan kerjanya memikirkan Islam, Islamikan. Dakwahnya membawa mereka ke Papua New Guinea. Dakwahnya membawa mereka ke seluruh rantau Asia Tenggara. Dan juga di dunia, sampai di Afrika tuan-tuan. Mereka berdakwah suami isteri dan anak-anak mereka dan sebagainya. Mereka berjaya, profesional, berjaya, pilot tuan-tuan dan puan. Pada masa yang sama, cintanya pada agama begitu hebat. Dengarkan tuan-tuan tuan-tuan ikuti malam ini. Pukul 9 suku pada malam ini, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan. 9.30 pagi ini adalah kuliah duha saya, insya-Allah. Tuan-tuan, besok pagi khusus untuk anak muda. Pukul 7 pagi besok dengan Ustazah Syaurah, dengan Imam Muda Hasan Adli, tuan-tuan. Anak muda. Minta anak muda tengok, tuan-tuan. Contoh-contoh manusia. Ustazah Syaurah tu, Masya Allah, tuan-tuan. Orang muda dalam umur 22-23 tahun. Hafaz Quran, tulis buku, tuan-tuan dan puan.
graduate daripada universiti, Masya Allah, tapi cintanya kepada agama, tuan-tuan. Hafal Quran, dalam sebutan-sebutan Al-Qurannya first class, tuan-tuan. Makhrajnya first class, tuan-tuan dan puan. Lahjahnya first class. Ini Ustazah Syaurah bersama dengan Imam Muda Hasan Adli besok pada pukul 7 pagi. Dan malam, tuan-tuan, Ustazah Nazirah. Ustazah Nazirah ni, tuan-tuan, dia cerita dengan fake hawa namanya. Fake wanita, fake hawa. Saya tengok, tuan-tuan, dari segi followers, daripada likers dan viewers, dalam program kami setiap minggu ni, dialah yang paling tinggi sekali viewersnya, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Ustazah Nazirah Abu Bakar. Besok malam, tuan-tuan, besok malam, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi pada tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih pada Ustazah Cinta Maudah. Kepada teman-teman yang lainnya, kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan. Ada lagi, tuan-tuan. Baru 11, jadi 27. Maknanya kita ada 16 lagi, tuan-tuan. 16 lagi yang Ustazah akan sentuh dalam minggu-minggu yang berikutnya, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah.